Dah start. Start aja silakan. Start aja silakan. Sampai sekarang. Sampai saya Lepas tengah. Anda saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Celakalah kaum yang menggali parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji, Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Yang bahagia pengurusi majlis, pengurusi masjid, seluruh anggota jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam masa yang ada ni, insya-Allah kita akan tadabbur lah ayat-ayat yang Allah Taala turunkan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama ambil pedoman, insya-Allah. Baik, ayat yang kita baca tadi, ianya boleh kita dapati dalam surah Al-Buruj, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9. Yang mana peristiwa ini berlaku disebut sebagai Ashabul Ukhdud, masyhur dengan peristiwa Ashabul Ukhdud, iaitu orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang iman mereka berkenaan dengan orang bertembung ataupun menghadapi orang-orang kafir yang memerintah pada waktu itu, memaksa mereka untuk kufur ataupun tukar agama daripada Islam kepada agama asal mereka, iaitu agama menyembah api. Peristiwa ni berlaku di satu tempat yang bernama Najran. Najran ni
Kalau kita tengok pada peta lama lah, dia ada di sepadang negara Yaman, dalam negara Saudi. Peristiwa ni berlaku, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, pada zaman dulu ada seorang raja. Ni cerita ni selepas daripada diangkat Nabi Isa AS. Diangkat Nabi Isa AS beberapa waktu selepas pada tu. Peristiwa ni berlaku, ada seorang raja yang memerintah di Najran ni. Dia memiliki tukang sihir. Kalau kita kata, kalau kampung kita ni Tok Bomo tahu. Tok Bomo Sultan. Tapi orang ni tukang sihir. Jadi memang menjadi kelazimah zaman dululah, maknanya selain daripada kita kata raja ni ada tentera, dan raja ni juga memiliki ahli sihir ataupun tukang sihir untuk melindungi dia daripada terkena gangguan ataupun kehendak dia. Contoh, raja tu tak suka kepada orang tertentu, dia minta tukang sihir dia sihir orang untuk mempertahankan dia, contohnya. Ini zaman dululah. Dan kemuncaknya bila tukang sihir ni tua. Dia tua dah. Lalu dia ngadu kepada raja ni. Dia ni telah tua dan dia perlu cari pengganti. Cari pengganti, jumpalah seorang budak cerdik. Lalu bermulalah budak ni belajar sihir dengan tukang sihir istana. Lepas tu dalam perjalanan dia pergi belajar sihir dengan tukang sihir ni di istana. Dia dapati ada seorang pendeta yang beribadat di dalam satu rumah ibadat, dan dia tertarik dengan apa yang pendeta ni cakap dengan orang-orang di sekeliling dia. Bila gitu, lalu dia pun singgah jumpa dengan rahib tadi ataupun pendeta tadi. Dipendekkan cerita, dia terkesan dengan apa yang diberitahu oleh pendeta tadi, lalu dia memeluk Islam. Lalu dia pun memeluk Islam. Bermulalah dia ni, perjalanan dia daripada rumah, dia akan singgah dulu, berhenti belajar Islam dengan pendeta tadi. Bila habis belajar Islam dengan pendeta tadi, barulah dia pergi belajar sihir dengan tukang sihir. Gitulah sama setiap hari. Cuma ada masalah bila masalahnya bila dia jadi pergi lambat belajar sihir dengan tukang sihir. Kita kata lambat pergi sekolah lambat pergi sekolah. Lalu dia pun ngadu kepada rahib tadi ataupun pendeta tadi. Gini, bila dia pergi sekolah lambat, jadi balik lambat. Bila dia balik lambat, maka
waktu dia balik sekolah tu sepatutnya dia tolong mak ayah dia untuk akak air, jadi dok dam. Jadi wak separuh, esokkan wak separuh lagi. Gitu. Bila dia khabar kepada tok guru dia ni, orang dia pendeta ni khabar kata gini, beritahu kepada tukang sihir bahawa sebab apa kamu lambat, sebabnya ialah kamu tolong mak ayah akak air di rumah. Gitu. Memang betul pun. Tak, dia terpaksa akak air pagi tu, tapi taklah menyebabkan lambat. Cuma dia khabar helohnya ialah sebab apa lambat, antaranya ialah sebab kena akak air di rumah dulu sebelum mari ke sekolah. Gitu. Berlakulah rutin begitu sama-sama sehingga pada suatu hari ada binatang buah yang mengganggu jalan orang ramai. Orang lain pakat lari belakang, tak berani nak lalu situ. Lalu dia pun pergi, dia kata hari ini hari yang menentukan antara ilmu sihir yang betul ataupun ilmu Islam yang dia belajar ni betul. Lalu dia pun doa, ya Allah, sekiranya ilmu yang diajar oleh pendeta ni betul, maka engkau matikan binatang buah. Lalu dia ambil sutir batu, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, dia pun pelekong kepada batu tu, kepada binatang tu. Bila pelekong tu, mapuh binatang tu, mapuh. Jadi orang ni bila tengok dia pelekong batu sutir mapuh, orang sebelum ni macam-macam benda dah orang buat, takkan perakak dak jadi, lepas lembing dak mapuh. So, ni dengan mujarab bismillah. Suhulah dia ni menyebabkan bila dia suhu dengan dia boleh membunuh binatang buah tu dengan mudah. Lalu orang pun mari minta macam-macam dengan dia. Antaranya minta doa. Minta doa. Bila minta doa, Allah Ta'ala jadikan benda yang dia doa untuk orang ramai tu, Allah Ta'ala makbulkan. Antaranya dia doa orang hak sakit jadi sembuh dengan kadar yang cepat. Gitu. Lalu marilah menteri kepada raja hak yang tadi tu. Sebelum tu saya dah ingat nak sebut. Raja tu dia mendakwa dia ni Tuhan. Raja tu dia mendakwa dia ni Tuhan. Dan dia ni seorang yang zalim. Dia tak beri orang rakyat dia sembah Tuhan yang lain kecuali dia, dan perantaraan dia ialah api. Mana wakil kepada dia itu ialah api. Jadi mari menteri ni, kita balik mula cerita kita tadi. Mari menteri tadi, menteri kepada raja ni seorang yang buta. Daripada kecil lagi buta. Lalu dia pun pergi kepada budak ni. Dia kata dia dengan dia bawa hadiah yang banyak, duit emas dengan hadiah dah 10 sekali, mari kepada orang lelaki tadi, budak-budak tadi. Lalu dia kata, aku nak minta mu doa kepada aku untuk supaya disembuhkan mata aku ni, boleh tengok semula. Budak ni kata boleh, tetapi dengan satu syarat.
kalau nak suruh saya doa untuk sembuhkan mata, satu syarat saja. Syaratnya benda? Syaratnya ialah kena masuk Islam. Kena masuk Islam. Kalau menteri ni kata tak ada masalah, tak. Dan budak ni kata sebenarnya hak yang menyembuhkan penyakit orang ramai ni bukan saya, tetapi Allah yang menyembuh. Lalu dia pun doa, dia sapuh mata menteri tu boleh celak serta-merta. Serta-merta celak. Dan menteri ni pun beriman. Beriman. Esokkan tu dia pergi ke istana, raja kejut. Macam mana boleh jadi celak ni? Tak pakai tokak dah orang pakai benda dah. Siapa hak yang menyembuh kamu? Raja ni tanya. Lalu menteri ni kata, hak yang menyembuhkan aku ni ialah Tuhan aku dan Tuhanmu. Tuhan aku dan Tuhanmu. Bila raja tu dengar menteri dia kata ada Tuhan yang lain daripada dia, dia pun tanya menteri tu, ada ke Tuhan hak yang selain daripada aku? Menteri tu kata, ya, ada Tuhan selain daripadamu, iaitu Tuhan yang sebenar, iaitu Allah. Menyebabkan raja ni marah dan takak menteri ni, dan minta menteri ni untuk beritahu siapa hak yang ajarmu agama yang lain daripada sembah kepada aku. Kena katak, kena terajar apa semua sekali. Last sekali tubik juga. Tak. Tubik juga nama budak tu. Lalu menteri ni dijatuhkan hukuman dibelah dengan gergaji. Belah daripada kepala, belah dua dengan gaji. Mati kawan. Takak pula budak tu, orang yang tadi ni. Takak budak ni, dia pun seksa. Tubiklah nama pendeta tadi tu. Lalu ditangkap pendeta tu, diseksa pendeta tu. Siapa dia hak yang ajarmu gini ni? Pendeta tu kata, aku belajar daripada Nabi Isa alaihi salam. Islam. Tahu Nabi Isa nama iman dia dah. Tak ada dah, diangkat ke langit dah. Daripada hawari dia. Belajar daripada hawari Nabi Isa. Lalu raja ni pun jatuhkan hukuman kepada padri tadi ataupun pendeta tadi, sama macam ke menteri tadi juga, iaitu dibelah dengan gergaji. Budak ni oleh kerana ramai dah hak yang masuk Islam dengan dia, ramai dah hak masuk Islam ni. Jadi raja ni putuskan untuk dia ni dibuang ataupun ditohok daripada gunung yang ada di negeri tersebut, supaya orang yang beriman dengan dia dah ni takut dan tukar agama semula. Dia pun keruh askar dia untuk bawa budak ni untuk tohok dia daripada gunung tersebut. Bila nak sampai ke atas gunung,
Lalu dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebut Allahumma kfinihim min bima syi'ta. Ya Allah, ya Tuhan aku, cukupkan kejahatan mereka ni seperti mana yang kamu mahu. Bila sampai di puncak gunung, tiba-tiba gunung tu bergegar. Gunung tu bergegar. Kuat goncangan gunung tu menyebabkan semua tentera raja tadi tu jatuh ke bawah, tinggal orang budak lelaki ni seorang saja. Dia pun turun, pergi semula ke istana. Terkejut raja tu. Tak, macam mana mu boleh selamat ni? Padahal dia utuskan ramai askar, mana kita kata mustahil boleh lepas. Lalu dia pun cerita apa yang berlaku di atas gunung. Raja ni pun perintah untuk berkah semula budak ni, dan dia minta untuk tohok budak ni di tengah laut. Minta tohok tengah laut pula. Bawa dengan kapal sampai tengah laut, tiba-tiba mari ombak besar, ribut, menyebabkan kapal karam, semua tentera dia mati, tinggal budak ni seorang saja hak hidup. Berenang balik semula ke darat, pergi ke istana semula. Dua kali berdoa kepada Allah Ta'ala. Kali yang pertama di atas gunung, kali yang kedua di atas kapal. Dengan doa yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ya Tuhanku, cukupkan kejahatan mereka seperti mana yang kamu mahu. Dua kali doa. Lalu dia jumpa dengan raja tu semula. Dia kata, demi Allah, kamu tidak akan berjaya untuk mematikan aku kecuali dengan izin Allah. Dia kata kalau nak suruh aku dimati, nak bunuh betul aku, mu kena ikut cara hak yang aku ajar. Macam mana? Caranya ialah kumpulkan semua penduduk negeri ni di satu tempat, dan kamu ikat aku di satu batang pokok ataupun kayu, ikat di situ, dan nak bunuh tak boleh bacung, kena guna anak panah. Anak panah orang lain tak jadi, kena guna busur dan anak panah aku sendiri. Raja kata tak ada masalah. Dia ambil busur budak tu, dia ambil panah budak tu, lalu dia arahkan kepada askar ataupun hak yang berkenaan untuk kumpulkan semua rakyat kampung negeri dia tu untuk menyaksikan hari kematian budak tu. Kerana heboh lah ni. Budak ni maknanya dak mati dengan dua cara hak yang dilakukan sebelum ni. Bila gitu semua berkumpul belaka. Bila berkumpul belaka ni, lalu raja tu pun ikut cara budak tu buat. Suruh buat macam mana. Dan antara lagi pesanan budak tu ialah sebelum lepaskan anak panah daripada busur tu, dia kena sebut Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni, dengan suara yang kuat. Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni, baru lepas. Mana kalau rutin tu nak lepas tu kena sebut kuat-kuat Bismillahirrabbilghulam, baru lepas.
Dan budak tu kata nak wuting, tak boleh wutingkan air. Wuting ditekuk. Wuting tekuk. Dan raja tu buat segala apa yang budak tu minta. Dilepaskan anak panah, kena tepak-tepak di sini, budak tu pun mati. Habis cerita lagi. Cerita Hindustan habis ha? Kalau hero mati. No. Cerita Islam hero mati dak habis cerita. Bila semua orang melihat cara yang diminta oleh budak tu, baru berjaya boleh bunuh budak tu, dan mereka dengar raja tu sebut Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Bila tengok budak tu mati dengan cara tu, lalu mereka pun mengucap syahadah. Mati seorang, sultan negeri beriman. Mati seorang, sultan negeri beriman. Bila beriman semua penduduk negeri ni, lalu penasihat kepada sultan kata, telah berlaku apa yang aku takut. Telah berlaku apa yang aku takut. Lalu dia pun nasihatkan kepada sultan ni supaya jangan beri ada seorang pun yang balik, kecuali telah ditanya kepada dia sama ada dia beriman dengan Tuhan budak tu ataupun beriman dengan raja ni. Dan diminta untuk digali lubang yang besar dan dinyalakan api di dalam. Hak ni dikata ashabul ukhdud ni. Ukhdud ni benda parit. Orang yang menggali parit. Bukan parit macam kampung kita, parit panjang. Tak, ni disebutkan bahawa parit ni maknanya lubang besar hak yang orang tak boleh lari daripada dia. Dan dinyalakan api beratur panjang. Ditanya setiap orang beriman dengan Tuhan budak ni ke ataupun beriman dengan raja. Pas seorang. Hak yang tak tahan dengan ujian, murtad, keluar daripada Islam, ngaku beriman dengan raja. Dan ada yang tetap dengan Islam, lalu mereka dihumbang ke dalam parit hak yang dinyalakan api besar tu, hidup-hidup. Pas seorang sehingga sampai giliran seorang perempuan yang dia ni baru saja melahirkan anak. Baru beranak, baru bersalin, anak merah lagi. Dia tak mikir kepada diri dia. Dalam kepala dia ni, dia kata aku nak ngaku ke tak. Sebab apa? Bukan mikir ke dia, mikir kepada anak yang baru lahir ni. Mikir kepada anak yang baru lahir. Baru je beranak, kena bakar kan. Nyanyi ke dia. Jadi dia kata dia duduk dalam fikiran dia, nak ngaku ke tak. Lalu bila sampai giliran dia, askar bertanya, mau beriman dengan Tuhan budak ke ataupun beriman dengan raja? Lalu dia pun tak tahu nak jawab apa mana sih. Tengah-tengah dia mikir tu, tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan anak dia boleh bercakap.
Anak dia boleh cakap. Lalu dia kata, wahai ibu, tetaplah pendirian seperti niatmu itu, kerana ianya hanya adalah cubaan. Lalu dia pun mengaku dia beriman dengan Tuhan budak tu. Lalu kedua-duanya dihumbang ke dalam parit yang dinyalakan api yang kita sebut tadi. Tahu? Kita balik kepada ayat kita tadi. Allah Ta'ala sebut, celakalah kaum yang menggali parit. Siapa dia? Tentera sultan. An-nari dzatil waqud, api yang penuh dengan bahan bakaran. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya, berkawal di keliling parit ni, supaya tak ada orang yang boleh lari. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka tidak marah dan menyeksa orang-orang yang beriman, melainkan kerana orang yang beriman itu mereka beriman kepada Allah yang maha berkuasa lagi maha terpuji. Sebab kena bakar ni bukan sebab dia bunuh sultan tu. Sebab kena bakar ni bukan sebab dia bunuh penasihat sultan. Tak ada benda-benda. Sebab mereka dibunuh ni, ditohok ataupun dibuang dalam api ni kerana hanya mereka menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kataan yang pendek ni je, tetapi menyebabkan mereka ni dibunuh, ditohok, dibuang dalam lubang ataupun parit yang dinyalakan api, hidup-hidup. Sebab tu saja mereka mati. Mereka beriman dengan Allah Ta'ala yang maha berkuasa lagi maha terpuji. Dan Allah Ta'ala menyebutkan sebenarnya hak yang Tuhan yang mereka sembah ni adalah palsu. Hak yang dah beriman kepada Allah Ta'ala ni, sebenarnya Tuhan hak yang mereka sembah ni adalah Tuhan yang palsu. Hak yang dah boleh beri manfaat benda-benda pun. Dan Tuhan yang sebenarnya yang mereka, iaitu orang-orang yang dihumbangkan ke dalam api ni, Tuhan yang sebenar, Allah Ta'ala sebut Tuhan yang maha berkuasa lagi maha terpuji. Allah Ta'ala sebut lagi, allazi lahu mulkus samawati wal ard, Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Bukan negara ataupun negeri Najran saja yang Allah Ta'ala kuasai, tetapi langit dan bumi. Allah Ta'ala nak menyebut kekuasaan. Wallahu ala kulli syai'in syahid, Allah Ta'ala sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Hak yang mereka buat kepada orang yang beriman ni, Allah Ta'ala tengok, dan Allah Ta'ala akan balas pada masa akan datang. Mereka buat kepada orang Islam, mungkin berjaya hari ini. Waktu tu orang Islam kena tohok dalam api, mati. Tetapi perbuatan mereka mengkhianati, menzalimi orang Islam tu, Allah Ta'ala akan balas. Kita tengok
Bila kita tengok cerita, bila kita dengar cerita ni, tak, kita boleh bayangkan macam mana keadaan pada waktu tu. Sangat berat, sangat getih, sangat menakutkan. Baru saja masuk Islam, dok dah beramal, dok dah ngaji benda pun. Dok dah ngaji benda, baru masuk Islam, tiba-tiba diuji dengan ujian yang sangat besar. Bukan mudah. Dok mayang, dok benda, kalau kita kata. Ujian yang sangat berat. Tetapi ada di kalangan mereka yang gagal, dan ada yang di kalangan mereka ni yang berjaya. Kita tengok kepada mereka yang tetap pendirian mereka untuk mempertahankan Islam mereka, agama mereka, iman mereka. Kalau mati-mati lah. Kita hari ni, benda yang kita buat untuk Islam, berkorban untuk Islam, benda yang kita buat. Hak yang kita ni, hak yang tubik-tubik daripada perut mak kita ni, Islam dah. Tubik daripada perut mak kita, ayah kita pengakak, bang, komak. Bersyukur dah diajar oleh mak ayah ni tentang Islam. Tapi benda yang kita buat untuk mempertahankan Islam kita. Orang zaman dulu ni berdepan dengan kematian, mati nak mempertahankan Islam. Bagi kita, orang nak ajak pergi surga pun rasa malas. Nak pergi surga, nak ajak pergi sembahyang jemaah di masjid je, bukan payah pun. Tapi macam-macam alasan. Padahal kita tahu belaka dah, sembahyang berjemaah ni 27, sembahyang seorang 1. Tahu belaka. Kalau kata seria dengan 27 riyal, memang nak 27 riyal. Tapi bab pahala, ia jadi zuhud. Zuhud tak bogi sembahyang berjemaah. Ni contoh paling ringan. Kita pakat-pakat muhasabah lah. Nabi kena hina, kita kata tak apa lah, orang lain ada dah kan. Orang lain ada dah. Nabi kena hina buat dak gitu je. Quran kena nyek, orang jirik Al-Quran. Kita kata tak apa lah, Allah Ta'ala balas lagi orang ni. Gitu je kita. Orang Islam kita kena tindas. Ulama-ulama khabar, kita pakai doa kepada saudara kita hak yang kena tindas. Kita doa pun untuk saudara-saudara kita hak yang kena tindas. Doa je, ya Allah ya Tuhan aku, selamatkanlah saudara aku di seluruh dunia yang kena tindas. Padahlah pendek tu je, tapi doa pun dah doa kita doa benda, minta murah rezeki, panjang umur, tu lah pacarah. Panjang umur, murah rezeki, hak tu je. Dia nak panjang umur, lepas tu dia cukup makan. Ada lah orang lain mati, ada masalah. Anak-anak dak jual kau, tak ada masalah. Bila anak-anak dak beri nafkah ke dia, baru air susah. Anak-anak dak menerima ajaran Islam yang sebaik mungkin, dia dak rasa susah. Itu contoh dia. Tak.
Ni kita nak sebutnya ialah orang zaman dulu terpaksa menerima ancaman yang banyak. Kita hari ni senang lenang tapi tak mau buat sesuatu untuk Islam. Alhamdulillah kita yang ada dalam masjid ni, maknanya Allah Ta'ala beri peluang untuk mari semayang berjemaah. Orang yang di luar tu macam mana kita nak buat? Tanggungjawab kita lah. Hak yang duduk dalam masjid ni, tanggungjawab kita ialah ajak orang hak yang dok pergi masjid dalam rumah kita dulu. Dalam rumah kita ni ada orang hak yang dok pergi masjid, dok pergi seturah. Kita ajak dia dulu. Allah Ta'ala sebut wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kaum kerabat kamu yang dekat dahulu. Sebab tu Nabi mula-mula sekali orang yang beriman siapa dia? Isteri dia dulu, orang yang beriman. Pak mula-mula sekali beriman dengan dia, isteri dia, bukannya sahabat dia, bukan bakal orang mula-mula sekali, isteri dia dulu. Kalau kita duduk susah orang, tak pergi bayang, tak pergi bayang. Dalam rumah kita tak cari. Itu masalah kita. Ini tanggungjawab kita. Mana berikan kesedaran orang yang di sekeliling kita untuk melakukan kebaikan. Bermula dengan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah paling afdal ialah di masjid. Di masjid. Boleh lah dapat benda ni. InsyaAllah kita pakat-pakat janji dengan diri kita untuk kita lakukan perubahan. Hak mana hak yang kita kenal dalam rumah kita, jiran kita, kita cakap, ajak mereka untuk di masjid di surau. Paling-paling kurang kita buat khabar ke dia, malam ni ada orang ngajar mai. Dengar-dengar kata sejik buat makan lepas pada tu. Contoh. Mana mungkin pada awal dia nak pergi makan je masjid. Lama-lama dia lekat, mujur dah. Ini salah satu contoh. Antara benda hak yang mudah hak yang kita boleh lakukan untuk menghidupkan kita panggil dia suasana orang yang beramal dengan Islam. Kita mulakan dari diri kita. Kita start dah dengan diri kita sini. Kita start dah dengan diri kita, sebab kita marilah masjid. Dan selepas pada ni, balik daripada masjid ni, kita ajak kawan-kawan kita, anak-anak kita, orang dalam rumah kita, jiran kita untuk buat perubahan. Antara yang mudah sekali ialah ajak mereka pergi ke masjid. Mula di situ. Tapi cakap mudah je. Nak ajak, boleh nak ajak, tapi dia makan ke tak? Tak tahu. Jangan putus asa lah. Kabar sekali tak pergi, jangan putus asa. Malah basa aku, payah nak. Pada sekali boleh cakap. Ajak semua. Kali pertama mungkin dia tak makan lagi. Mungkin kali yang ke 1000 kita ajak baru dia makan. Lepas tu kalau dia dah makan, kita lock itu, kita doa ke dia. Kita ikut sunnah Nabi. Nabi pun nak doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikan hidayah
kepada salah seorang di antara dua Umar. Sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Doa. Ajak doa jadi doa. Allah Ta'ala menyebutkan wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Ta'ala menyaksikan, sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala menyaksikan apa yang mereka buat. Orang yang menggali parit ni, daripada bukan setakat orang yang gali parit, orang yang mengarahkan gali parit, raja ni menyarankan untuk digali parit ni, penasihat kepada sultan ni, orang yang gali parit, orang yang jaga sekeliling parit, orang yang jom soal, orang yang jom tohuk, orang yang jom cari kayu api, orang yang tukar nyalakan api, semuanya Allah Ta'ala tahu belaka. Ada nama belaka dah. Tunggu masa saja untuk dibalas. Pengajaran yang kedua kita boleh dapat daripada cerita ini ialah, kalau kita tengok hari ni orang Islam lemah ditindas. Seolah-olah tidak ada jalan keluar dah daripada ni. Tahu? Orang Islam di Palestin macam kita tak ada benda dah. Tak boleh buat benda dah kita. Tahu? Akan datang Allah Ta'ala akan beri kemenangan juga kepada orang Islam. Hal pentingnya kita buat sesuatu untuk Islam sampai masa Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada Islam, insya-Allah. Tadi setakat itu saja untuk malam ni. Moga-moga daripada apa yang kita kongsikan pada malam ni, daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, memberikan kepada kita manfaat untuk agama kita dan dunia kita, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian,